Selamat petang dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 6 semester 3 yang akan menduduki peperiksaan tidak lama lagi. Sudah tentu Anda semua telah bersiap sedia bagi menghadapi peperiksaan yang tidak lama lagi. Jadi pada hari ini Cikgu ingin berkongsi strategi untuk menjawab kertas soalan STPM sejarah semester 3. Baik, untuk sejarah semester 3 STPM, format kertas adalah seperti yang berikut. Yang pertama, sebanyak 6 soalan dikemukakan daripada bahagian A dan bahagian B. Yang kedua, pelajar dikehendaki untuk menjawab 2 soalan dari bahagian A dan 2 soalan dari bahagian B. Dan setiap soalan diperuntukkan 20 markah. Yang keempat, masa yang diperuntukkan adalah 2 jam. Wajaran markah adalah 80% yang membawa nilai 29%. Tahap pencapaian pelajar adalah seperti yang berikut. Amat cemerlang 18 hingga 20, cemerlang 14 hingga 17, baik 10 hingga 13, lemah 6 hingga 9, amat lemah 0 hingga 5. Panduan menulis jawapan yang baik adalah seperti berikut. Yang pertama, pelajar diminta untuk membaca sekurang-kurangnya 2 kali dan memahami kehendak soalan. Yang kedua, gariskan jenis dan kata kunci soalan pilihan yang hendak dijawab. Yang ketiga, penggunaan perkataan dan ayat bagi menegaskan kehendak soalan bagi setiap perenggan jawapan. Yang keempat, pelajar harus menyediakan rangka jawapan dengan mencatatkan isi-isi penting bagi soalan yang hendak dijawab, bagi mengelak pengulangan isi. Gunakan hanya 2 hingga 5 menit saja untuk memilih dan merangka isi. Yang kelima, kesemua soalan yang dipilih hendaklah dirangka terlebih dahulu bagi memudahkan pelajar menjawab esei yang seterusnya. Jika pelajar merasa was-was, baca soalan sekali lagi untuk mengelak daripada keluar tajuk. Jawapan yang ditulis mesti mempunyai kesinambungan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain. Gunakan penanda wacana seperti seterusnya, selain itu, sebaliknya, justru itu, akhirnya, kesimpulannya, dan lain-lain. Anggaran panjang bagi setiap satu soalan ialah 2 muka surat. Ini untuk tulisan biasa. Gunakan masa 30 menit untuk menjawab setiap satu soalan. Elakkan daripada mengulang isi ataupun fakta, isi bercampur aduk dalam satu perenggan, sedikit atau banyak perenggan lebih daripada 5 perenggan isi. Tulisan buruk yang sukar dibaca. Menggunakan ruang garisan sebelah kanan kertas. Tidak menulis bahagian dan nombor soalan pada kertas jawapan. Jadi pelajar-pelajar dikehendaki untuk mengelak daripada perkara-perkara ini berlaku. Jawapan bagi setiap soalan adalah mengikut format yang telah ditetapkan, yaitu pendahuluan ditulis dalam satu perenggan awal karangan. Jangan campur dengan isi di dalam pengenalan itu. Jika berlaku, calon akan kehilangan markah komunikasi. Jawapan mestilah padat dan ringkas, yaitu 6 hingga 8 baris. Isi mestilah mencukupi, yaitu 4 hingga 5 isi. Jadi mesti ada 4 hingga 5 perenggan. Setiap perenggan mempunyai isi, uraian dan contoh yang sesuai. Isi hendaklah ditulis dalam satu perenggan yang ditulis dalam ayat pertama perenggan tersebut. Kemukakan jumlah isi yang mencukupi. Jika dalam satu soalan mengkehendaki calon menjawab 2 aspek berlainan, pastikan jawapan mempunyai kedua-dua aspek tersebut. Misalnya,
soalan itu menghendaki calon untuk menghurai ataupun memberikan konsep dan faktor-faktor misalnya. Jadi konsep itu adalah isi yang pertama dan yang faktor itu adalah untuk isi yang berikutnya. Pastikan skop jawaban tidak terkeluar daripada zaman atau negara ataupun peristiwa yang disoal dalam soalan. Bahagian kesimpulan ditulis dalam satu perenggan akhir merupakan rumusan kepada soalan dan mesti padat dan ringkas. Gunakan perkataan sekesimpulannya, konklusinya, dan akhirnya sebagai menunjukkan calon telah menutup esei. Elakkan daripada mengulangi kenyataan soalan atau mengulangi isi. Marka tidak akan diberi jika pengulangan isi dilakukan sebagai penutup. Kelemahan-kelemahan yang sering yang dilakukan oleh calon atau pelajar adalah pertama, kelemahan utamanya ialah penguasaan fakta. Dan yang kedua, penguasaan teknik menjawab. Dan yang kedua, kelemahan dan kesilapan calon STPM. Yang pertama, tidak tepat dalam memilih soalan. Pelajar memilih soalan yang sukar atau susah difahami, tidak jelas pertanyaan, dan tidak memahami maksud soalan. Kelemahan yang seterusnya ialah pendahuluan yang tidak menentu dan panjang berjela-jela. Pendahuluan tidak sesuai dengan kehendak soalan dan pokok persoalan. Isi-isi atau fakta yang dikemukakan tidak lengkap dan tidak menentu, atau fakta-fakta atau isi-isi yang dikemukakan terkeluar dari kehendak soalan. Ini kerana calon tidak menyediakan rangka jawapan terlebih dahulu. Tidak memahami istilah atau tidak memahami kehendak sebenar soalan sehingga keluar daripada tajuk. Contoh soalan adalah uraikan peranan Raja-Raja Melayu, tetapi calon menjelaskan keistimewaan Raja-Raja Melayu pula. Kelemahan seterusnya adalah uraian yang cetek dan tiada penekanan terhadap peristiwa sejarah yang berhubung kait dengan tajuk. Contoh, nilaikan dasar luar Filipina dari tahun 1945 hingga tahun 1963. Jawaban seharusnya membincangkan penglibatan Filipina dalam PBB, SEATO, ASEAN, dan Mapilindo. Namun calon hanya mengemukakan penglibatan Filipina dalam PBB dan ASEAN saja, serta tidak menyeluruh sehingga tahun 1963. Kelemahan seterusnya adalah sistem pemerengganan lemah atau tiada komunikasi. Contoh pengkategorian isi melompat-lompat dan menunjukkan calon tidak merancang dengan baik serta kekurangan fakta. Tulisan yang tidak dapat dibaca oleh pemeriksa seperti menggunakan ejaan ringkas yang tidak jelas, kotor, dan lain-lain. Tidak membahagikan masa dengan baik. Contoh menjawab satu soalan dalam masa melebihi 30 menit menyebabkan calon tidak mempunyai masa untuk menjawab soalan berikutnya. Contohnya, calon hanya dapat menjawab 3 soalan dan bukannya 4 soalan. Calon tidak mematuhi arahan soalan. Umpamanya tidak menjawab semua soalan yang dikehendaki mengikut arahan soalan. Yang terakhir, tiada kesimpulan pada akhir jawapan atau kesimpulan merupakan pengulangan isi atau kesimpulan tiada kaitan. Jadi di sini inilah antara strategi bagaimana hendak menjawab soalan peperiksaan STPM Sejarah semester 2 dan juga beberapa kelemahan yang sering dilakukan oleh pelajar-pelajar semasa menjawab soalan. Jadi, cikgu harap seminar ataupun perkongsian ini dapat membantu pelajar untuk bersedia bagi menghadapi peperiksaan Sejarah STPM semester 2. Selamat berjaya. Terima kasih.